orang-orang musyriki, orang-orang munafik ada yang kata Muhammad konon nak dapatkan Parsi, hari ni nak makan pun susah, kena kepung. Tapi alhamdulillah, ujian demi ujian yang dilalui negara Islam yang dibina oleh Nabi selamat. Namun pada hari Nabi wafat, Parsi dan Rom tak tombang sama sekali. Walaupun surat Nabi dah sampai kepada Maharaja Rom, surat Nabi telah sampai ke Maharaja Parsi, tapi kerajaan Rom dan Parsi terus tegak berdiri. Naiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia memerintah orang Islam menggantikan Nabi 2 tahun lebih jadi memerintah. Pun Rom dan Parsi tak jatuh, walaupun Abu Bakar dah mulakan gerakan. Tetapi apabila sampainya pada zaman Umar, tentera Islam mula sampai dan bertempur dengan Parsi. Apa yang Nabi cerita semasa hayatnya berlaku pada zaman Umar. Tentera Islam bertempur dengan tentera Parsi yang hebat, sehinggalah sampai ke kota Parsi yang Nabi sebut dalam hadis ni, yang Nabi kata aku nampak putih-putih, keputihan istana Parsi itu. Sahabat apabila tengok kota Parsi kata Allahu Akbar, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Allahu Akbar, inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan, benarlah Allah dan Rasul. Mereka merampas harta benda Parsi, mereka membawa khazanah Parsi pulang ke Madinah, dan tak ada mereka yang khianat. Antara yang mereka ambil ialah gelang Maharaja Parsi, dan Omar memanggil Suraqah yang ketika itu telah pun masuk Islam. Omar pakaikan gelang Maharaja Parsi kepada Suraqah dengan kata Omar, inilah yang telah dijanjikan oleh Rasulullah kepadamu. Inilah Islam yang diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kewafatan Rasul tidak pernah menyebabkan mereka patah semangat. Sebaliknya mereka meneruskan perjuangan Rasul. Empire yang dibuka oleh mereka lebih besar daripada apa yang ada pada zaman Rasul. Nabi bagi tahu, akan demi Allah agama ini akan sempurna. Islam ini akan menang, dan terbukti menang. Rom dan Parsi jatuh, Sana'a jatuh, ke semua wilayah Yaman jatuh, sehingga Islam sampai ke kota-kota besar, sehingga ia sampai ke Andalus. Cumanya yang menjatuhkan kerajaan Islam itu ialah kita semua. Setelah ia dibina dengan begitu hebat, hasil daripada kita yang meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, lalu hilanglah segala kehebatan, sejarah gilang gemilang yang ditinggalkan oleh Rasul itu. Dan apa yang Nabi bagi tahu semuanya telah menjadi mukjizat yang benar. Menanglah Islam. Cumanya kita duduk zaman kalah. Zaman kita tinggal Islam. Tapi sahabat radhiyallahu anhum, walaupun pada hari Nabi wafat, kelihatan mereka sangat-sangat duka cita, tetapi mereka tak pernah putus semangat untuk meneruskan agama. Sehingga Umar kata, siapa kata Nabi wafat, nescaya aku bunuh dia. Dia bukan wafat, dia pergi munajat pada Allah macam Musa, nanti dia akan balik semula. Bukan kerana Umar tak nak keras kepala, tapi perasaan sayang ni tak tahu nak cerita. Tak mau Nabi wafat, tak nak Nabi hilang daripada mereka. Tuan-tuan, kita sebahagian orang yang menjadi pemimpin, orang baik kita, kalau hilang pun kita kenang. Kadang-kadang bukan banyak pun, kan tolong kita sikit, berikan kita projek tu sikit, bagi bantuan kat kita sikit, kita kenang. Ini kanlah pula orang yang telah membawa hidayah Islam, yang menerangi kehidupan manusia daripada jahiliyah kepada Islam. Tak kalah sahabat tak kenang, tak kalah sahabat tak duka cita, tetapi Abu Bakar Siddiq mengambil langkah yang pantas, yang selalu kita baca, yang Abu Bakar kata, ayyuhan nas
Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Maka Islam menanglah selepas daripada itu, membuktikan hadis yang diriwayatkan oleh Khabbab ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan, insya-Allah saya akan menjawab soalan-soalan yang berikut. Soalan ni saya tak faham. Soalan ke apa, dia macam dialog. Saya baca, siapa yang bagi saya tak tahu. Dia garis di atas ni, semasa belum ada calon isteri kedua, garis. Kata isteri, kalau abang nak kahwin dua, kenalah pilih salah satu, saya ataupun dia. Dalam kurungan, isteri kedua. Kata suami, kalau saya nak kahwin dua, awaklah orangnya yang kena pergi meminang dia, dan tanpa izin awak, saya tak kahwin dengan dia. Serius yang cerita ni. Setelah ada calon kedua, isteri kedua, dialog pula. Ini dialog ni mari mana? Skrip. Kata isteri, kalau abang nak kahwin dengan dia, kahwinlah, tetapi bawa bersama semua anak-anak kita. Kerana dia pandai jaga anak, tinggalkanlah saya seorang diri. Saya tak akan pergi meminang untuk abang. Saya tak mahu jadi nombor satu dengan dia. Soalan macam SPM punya skim ni. Skema. Isteri memberi pilihan kepada suami, titik. Apa dia ni? Suami memberi syarat untuk kahwin dua, isteri memberi keizinan berkahwin dengan suami tapi bersyarat dua. Saya tak tahu dia tanya apa. Dia tanya suami boleh kahwin ke tak kot? Syarat kahwin dua ni dia tak termasuk rukun nikah, dia mesti izin isteri pertama, tu masalah.